Jadi bila kereta yang sama, bila diorang toleh, yang FJ difahamkan daripada cerita ni, dia dengan ayah dia tengoklah ke arah dalam kereta tu. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam FJ ucapkan kepada semua subscriber FJ pada malam ini. Okey baik, pada malam ini kita hanya bercerita santai saja. Okey, FJ sebelum FJ pergi kepada kisah seram pada malam ini, FJ nak beritahu berkaitan dengan video yang FJ buat eksplorasi dekat Manung, Beruas dan sebagainya. Itulah jalan-jalan yang FJ dah lalui. Dan apa yang berlaku sebenarnya, benda ni berlaku sewaktu FJ editing video untuk jalan yang terakhir tu lah, iaitu jalan daripada Beruas ke Manung. Okay, jalan tersebut. Jadi kemarin FJ nak edit video tersebut pada waktu malam lah, sebab FJ waktu siang tu ada hal dan sebagainya. Jadi lepas sahaja FJ solat maghrib, FJ pun masuk ke dalam bilik FJ, kemudian FJ buka lampu dan sebagainya lah untuk edit video tersebut. Tetapi waktu FJ mula sahaja nak edit video tersebut, FJ tak tahu kenapa lampu FJ yang FJ selalu duduk guna tu lah, lampu ring light tu, dia berkelip-kelip. Jadi FJ pun rasa macam rasa macam pelik pula lampu ni time aku nak edit jadi macam tu kan. Jadi FJ pun teruskan editing lah. FJ tengok dulu video tersebut. Jadi apabila FJ tengok balik video tersebut, FJ pergi skip lah ke sampai yang macam tempat yang dikatakan ada gangguan tu. So tiba-tiba FJ rasa berdebar tau. FJ rasa berdebar tengok video tersebut, sebab FJ sekarang ni FJ seorang-seorang kat rumah. Ni dah minggu kedua lah FJ seorang-seorang kat rumah, sebab wife dengan anak FJ dia ada kat kampung. So FJ rasa berdebar. FJ pun macam pelik lah kan, kenapa ada perasaan macam tu kan. Jadi pun FJ pun teruslah nak tengok akan keadaan jalan tersebut pada waktu siang. FJ pun buka dalam Google Street apa yang berlaku pada malam tersebut. Google Street tidak dapat dibuka. Korang tengok ada video FJ rakam, sudutan video. Okey baik, FJ nak edit video untuk malam ni, video jalan seram. Okey, internet FJ ni laju dia 100 Mbps. Okey, lepas tu Maps ni tak dapat buka. Okay, dia tak tahu apa yang terjadi dengan Maps ni. Dia nak tengok jalan sebab dia nak tengah edit video ni. Okay, dia jadi loading tau. FJ sebenarnya nak cakap kat korang, FJ nak edit video ni, jalan ni, jalan yang ada komen kata ada kisah yang nampak makhluk tak berkepala kat jalan ni. Tapi FJ rasa berdebar gila malam ni. FJ tak tahu pasal apa. Mungkin FJ akan kena edit siang lah. FJ tengok video ni, FJ jadi berdebar sebab FJ seorang-seorang kat rumah sekarang. So tiba-tiba rasa macam tak tahu, dan tiba-tiba peta ni semua tak boleh buka. Kelajuan internet laju 100 Mbps. Google Street tidak dapat dibuka. FJ tak pasti kenapa dia jadi loading. Lepas tu dia tak nak keluar lah. Lepas tu FJ pun tunggu lah, lama juga FJ tunggu sampai Google Street tu nak betul-betul ok kan. Malam tu FJ tengok keadaan jalan tersebut, Google Street tu dia tak habis. Jalan yang daripada Sembang 3 menuju ke Manung tu, daripada Beruas tu ada Sembang 3 menuju ke Manung tu, jalan dalam Google Street tak habis tau jalan tersebut. So FJ tak dapat gambaran sepenuhnya jalan tersebut pada waktu siang. Dan FJ pun tak pasti kenapa Google Street dia tak pergi balik ke jalan tersebut untuk buat rakaman baru lah. Sebab FJ tengok image picture tu daripada tahun 2019 yang terakhir, bukan yang terbaru. Jadi ada tahun 2020, 2021. Kenapa jalan tersebut dia tak update lah kan. Itu yang FJ agak pelik juga. Tapi tak apalah, mungkin FJ pun tak pasti apa sebabnya masalah pada malam tersebut. Tapi Alhamdulillah FJ dapat siapkan lah video yang terakhir tu. Pagi esoknya FJ siapkan terus lah video tu, seperti mana yang korang tengok. Okay, itulah yang last FJ edit dekat video jalan seram tu. Okay, so sekarang ni kita santai lah. FJ tak kata itu adalah gangguan ke apa ke. FJ tak pasti, tak sure whether macam tu lah. Kadang-kadang kan FJ kalau edit video ke apa, kadang-kadang bila FJ rakam ataupun menceritakan kisah macam ni dalam bilik dan sebagainya, kadang-kadang timbul juga perasaan macam rasa tak sedap dan sebagainya. Selalunya kalau bila FJ rasa macam pelik, FJ akan berhentilah daripada terus ceritakan hal tersebut. Itu mungkin tak pasti apa sebenarnya yang berlaku. FJ pun tak katalah ini adalah gangguan seram ke apa ke, sebab FJ memang selalunya sebelum FJ edit video dan sebagainya, FJ akan pastikan lah yang FJ akan solat dan sebagainya kan sebelum kita edit video tu. Jadi kita pun ada baca doa penyinding dan sebagainya. Tapi lah kadang-kadang perasaan tu datang, tak boleh nak halang. Tu saja santai. Okey baik, pada kisah malam ini FJ nak cerita satu kisah yang berlaku dekat daerah tersebut lah. Bila FJ upload tentang jalan tersebut kan, jalan-jalan yang ada dekat
sekitar Manung, Beruas dan sebagainya. Jadi adalah seorang sahabat kita ni, dia mesej FJ. Okay, dia cerita panjang mesej dia ni. Memang panjang dan juga detail. Okay, tapi dia minta rahsiakan daripada nama dia disebut dah. Dan FJ pun rasa FJ tak boleh nak tayangkan dengan teks yang diberi ni. Memang panjang, lengkap dan memang detail lah apa yang dia bagi tu. Dan FJ rasa kalau FJ tak beritahu kepada korang, mungkin agak kerugian lah. Sebab pengalaman ini agak rare juga, di mana beliau ni pada tahun 2000 beliau balik kenduri pada Kuala Kurau. Kuala Kurau ni tempat FJ tinggal sekarang lah. Okay, balik kenduri pada Kuala Kurau. Okay, untuk menuju ke Manjung. Jadi bila dia lalu tu, dia lalulah jalan yang mungkin FJ lalu, yang FJ buat video tu kan. Jadi beliau pun lalu kat situ. Dan pada tahun 2000 ada satu jabatan tu, dia panggil Jabatan Bainun ke apa, yang rentas ke Lumut tu, jabatan tu tak siap lagi. FJ tak pasti tau, kalau tersilap minta maaf, sebab FJ pun tak sure akan keadaan jalan-jalan di daerah tersebut. Tapi apa yang FJ difahamkan, pada tahun 2000 tersebut hanya ada dua jalan. Satu ialah jalan lalu Pantai Remis, satu lagi dia lalu dekat Beruas lah. Jadi beliau ni dengan ayah beliau lalu dekat kawasan dipanggil kawasan Pantai Remis. Kemudian dia lalu satu kawasan ini, ada jalan ni dia panggil kawasan Gunung Tunggal lah. Jadi FJ dah tengok maps, maksudnya dia lalu daripada yang FJ lalu tu pergi ke Pantai Remis. Bukan yang FJ lalu tu, dia lalu daripada Terong apa semua tu kot, daripada Cangkat Jering lalu Terong apa semua, lepas tu pergi ke Beruas, lepas tu lalu Pantai Remis. Dekat Pantai Remis tu dia lalu jalan Gunung Tunggal untuk ke Manjung lah. Jadi kejadian ini berlaku sewaktu dia berada dekat Pekan Pantai Remis tu. Dia dengan ayah dia nampak ada satu kereta ni lah. FJ tak boleh cerita detail sebab dia minta jangan sebarkan, sebab dia nak jaga identiti dia dan sebagainya. FJ ni pun cerita pun FJ tak detailkan seperti mana yang dia cerita tau. FJ bagi umum saja lah. Jadi waktu dia berhenti dekat traffic light yang ada dekat Pekan Pantai Remis tu, dah malam pukul 2 pagi lah. Sampai dekat situ ada satu kereta. Okay, di sebelah dia, kereta tu AJ tak boleh beritahu kereta yang apa, tapi dia beritahu detail kereta tu warna apa, jenis apa, dia beritahu lah. Jadi dia dengan kereta tu sajalah ketika itu. Jadi bila traffic light tu pun dah hijau, kereta tu pun meluru laju ke arah jalan terus lah. Jadi dia pun nak balik dengan ayah dia, dia pun terus sampailah dekat simpang yang AJ difahamkan dekat Kampung Tunggal. Okay, dia nak menuju ke Manjung ni. Sampai kat simpang tu, so dia nampak ada kereta yang sama juga, tapi dia jalan slow lah. Okay, dekat simpang tu dan sebagainya. Jadi dia pun bila bawa kereta contoh kan, korang ada dekat jalan yang tak ada orang sebagainya, bila jumpa kereta yang sama, korang mesti akan ingat lah kereta tersebut. Jadi bila diorang pun buat tak tahu lah, benda perkara biasa lah kot kan, jumpa kereta slow dan sebagainya. Jadi dia pun belok ke kiri, kalau AJ tak silap lah, untuk lalu jalan Gunung Tunggal tu, ke kiri untuk ke Manjung. Kereta tu terus ke Segari. Okey, pada waktu tu Jabatan Bainun tu tak siap lagi, jawatan yang Lumut tu. Kalau tak, sekarang ni kalau korang terus, dia lalu kat Segari, yang AJ difahamkan lah, akan lalu Jabatan Bainun tu lah, akan tembus ke Lumut. Tapi waktu tu jabatan tu tak siap lagi. Jadi yang dia nampak kereta tu terus meluru laju ke depan, dia pun belok ke kiri. Jadi bila dia terus dan sebagainya kat kawasan tu, lebih kurang dia kata dalam 10 minit, mereka ternampak kereta yang sama daripada arah hadapan. Okey, tapi awal-awalnya mereka ni tak tahu tau kereta tu kereta yang sama. Jadi bila diorang lalu tu, diorang nampak situasi dia, diorang nampak ada satu kereta high beam diorang daripada jauh. Kereta tu berada dekat tengah jalan. Okey, FJ rasa jalan dia kecil tau. FJ rasa jalan dia kecil, lorong tu kecil. Maksudnya ada lorong kiri kanan, tapi lorong tu kecil, hanya lepas satu kereta sajalah. Jadi bila kereta tu tersengkang kat tengah jalan, diorang pun pelik lah, kereta tu high beam daripada jauh, tapi kereta tu tak bergerak, berada dekat jalan tersebut lah, dia tak bergerak. So makin lama diorang makin mendekati kereta tersebut lah. Bila mendekati kat kawasan kereta tersebut, apa yang beliau perasan, itu adalah kereta yang sama beliau jumpa dekat Pantai Remis tu, dan juga kereta yang diorang jumpa waktu diorang nak belok ke simpang Gunung Tunggal tu. Jadi bila kereta yang sama, bila diorang toleh, yang dia difahamkan daripada cerita ni, dia dengan ayah dia tengoklah ke arah dalam kereta tu. Dan ini ingat pada tahun 2000 tau. Tahun 2000 kalau tak silap FJ, tinted ni tak ada lagi lah. Ataupun kalau FJ rasa tak ada lagi tinted ni. Maksudnya kalau korang tengok dalam kereta, korang akan nampak jelas apa yang ada dalam kereta. Jadi bila diorang tengok dalam kereta tu, diorang terpaksa lalu kat bahu jalan tau. Maksudnya makan jalan lah ke kiri untuk elak daripada kereta. Kereta tu terpacak kat situ, main high beam. So bila diorang tengok, dia dengan ayah dia tengok tak ada orang langsung dalam kereta tu.
So dia macam tak tahu nak kata apa, dia macam nak cakap tapi dia takut ayah dia marah apa semua kan. Yelah, dalam situasi gitu biasalah orang tua dia mesti cakap mulut jangan cabut apa semua kan. Zaman yang waktu mak ayah kita mungkin garang-garang kan waktu tu kan. Jadi tak berani cakap apa, diam je. Dia diam je sampai ayah dia pun melepasi kereta tersebut. Jadi diorang pun berhenti dekat air tawar. Diorang cari ada kedai mamak 24 jam kat situ, diorang berhenti untuk minum. Jadi bila dia sampai kat kedai mamak tu, dia ceritakan balik lah kisah tu dengan ayah dia, sama ada diorang nampak ke tak. Tapi memang reality dia dengan ayah dia nampak lah. Jadi ayah dia mention bahawa dekat kawasan yang nampak kereta tu berhenti tu, dululah masa tahun 90 lebih pernah berlaku kemalangan ngeri kat situ yang melibatkan nyawa lah. Jadi ayah dia mention bahawa kereta tersebut adalah mungkin kereta yang sama yang pernah aksiden pada tahun 90 lebih tu. Kereta yang sama. Tapi waktu tu korang bayangkan korang jangan bayangkan keadaan sekarang yang masa FJ lalu pun memang kereta jarang lalu. Korang bayangkan kejadian ini berlaku pada tahun 2000. Maksudnya 20 tahun yang lepas. Korang boleh 21 tahun yang lepas. Korang boleh bayangkan keadaan dia mungkin lagi sunyi, lagi sepi berbanding dengan keadaan sekarang lah. Jadi kejadian inilah yang berlaku di jalan tersebut. Dikatakan jalan daripada Pantai Remis tu belok ke kiri kalau tak silap AJ lah, sebab dia daripada arah Cangkat Jering apa semua, sebab dia kata dia daripada Kuala Kurau. Jadi dia rasa dia belok ke kiri ke jalan Kampung Tunggal Gunung Tunggal tu. So dekat situlah kejadian itu berlaku. So itulah pengalaman dia. Dia cerita memang detail. FJ memang kalau tanya FJ percaya lah, sebab memang detail semuanya. Dia kata dia tak nak komen dekat ruangan YouTube sebab dia kata adalah sebab-sebab tertentu dia. Jadi FJ tak nak lah mentionkan nama sebenar dan sebagainya. Kejadian ini memang detail sebab dia kata dia nak jaga apa macam takut-takut ada ni kan. Tapi macam ni lah bagi pandangan FJ lah. Okay, FJ cerita sikit pandangan ataupun pendapat lah kejadian tersebut. Contohnya kawasan tersebut adalah kawasan Kemalangan. Okay, kawasan Kemalangan yang pernah berlaku kemalangan. Tiba-tiba dah berapa tahun kejadian lepas tu, orang nampak akan mungkin kenderaan yang pernah berlaku kemalangan kat tempat tersebut. So adakah sebenarnya orang yang dah aksiden mati kat situ dia jadi hantu ke apa ke, atau sebenarnya macam mana keadaan tu boleh berlaku? Okay, firstly FJ macam pandangan FJ dah, FJ rasa benda tu adalah gangguan yang diorang terima. Tapi benda tu manipulate tau. Sebenarnya benda-benda macam ni bila dia ganggu, dia banyak manipulate. Contohnya cerita macam Apik Guban tu, dia cerita dia nampak macam pokok yang macam tutup, jalan tu jadi gelap di hadapan dia belah terang ni. Tiba-tiba dia masuk kat dalam macam dia kata macam kalau kebun getah tu, dia kata nampak gelap. Itu contoh pengalaman Apik Guban lah. Lepas tu situasi lain pula, yang ni cerita dia kejadian kemalangan pernah berlaku kat situ melibatkan kematian dan sebagainya, dan benda tu manipulasi tau akan keadaan tersebut yang supaya kita ni macam berada dalam keadaan ketakutan lah. So bagi AJ, benda ni bukanlah orang yang telah aksiden tu adalah dia sebenarnya mungkin ada apa-apa, bukan. Bagi AJ, benda syaitan ni lah. Dia manipulasi keadaan itu supaya kita percaya, kita takut dengan dia dan sebagainya. Itulah yang kemungkinan yang berlaku. Contoh kalau sebelum ni ada satu rumah ni, rumah yang okey, okay, tak ada masalah langsung lah, rumah tu orang tinggal dan sebagainya. Tiba-tiba ada kematian kat situ, kat rumah tersebut. So bila ada kes kematian kat rumah tersebut dan sebagainya, tambah pula kalau kematian tu kematian yang horror lah, kematian yang teruk dan sebagainya. So dalam mentaliti manusia akan fikir mungkin tempat ni akan jadi keras lah, okay? Tapi sebenarnya roh dia dah ditanam dan sebagainya, tak ada kena mengena langsung pun. Orang tu dah ditanam, dah meninggal, dah ada alam kubur dan sebagainya kan, tak ada kena mengena. Tapi syaitan akan ambil kesempatan tu, keadaan tu, ruang itu untuk menakut-nakutkan manusia. Dia akan jadi macam orang yang dah meninggal dunia tu, dia akan menyerupai dan sebagainya. Yang itulah yang mungkin pada pandangan dia gangguan yang diorang terima. So gangguan ni adalah gangguan jin syaitan yang berada dekat jalan tersebut lah. Tapi FJ tak pasti sebab FJ tak pernah lalu. Pantai Remis tu FJ pernah lalu lah sebab FJ pernah khusus dekat Pulau Pangkor. Nak balik ke tempat FJ sekarang, FJ lalu Pantai Remis tu. FJ pun tak sure keadaan dia macam mana, tapi jalan dia macam ada je kereta pada waktu siang tu ada. Cumanya pada tahun 2000, korang kena bayangkan pada tahun 2000 kan, tak tahu keadaan jalan tu sama ada macam sekarang ke ataupun berbeza, lebih terpencil dan sebagainya. So keadaan kereta pada tahun 2000
Kereta zaman tahun 2000 tu bukan kereta canggih-canggih, kereta biasa-biasa, standard je. Selalu waktu tu kancil banyak dan sebagainya kan. Kereta-kereta biasa waktu tu, tak ada kereta-kereta canggih macam zaman sekarang, tak ada. Tahun 2000, okay. So itulah keadaan dia. Yang Vijay boleh cakap, mungkin benda ni berlaku disebabkan manipulasi syaitan tu untuk menakutkan manusia. Itulah dia boleh kata. Tapi tentang orang yang dah meninggal, mungkin dia kemalangan di situ ke apa kan, bagi Vijay, orang tersebut memang tidak akan mengganggu lah. Maksudnya dia akan berada di alam kubur lah, alam roh dan sebagainya. Kita bukan tahu alam gaib ni kan. Kita tahu bila kita mati esok baru kita tahu boleh tak kita ganggu orang. Sebenarnya tak boleh lah. Itu sahajalah pada pandangan Vijay. Sekian untuk video seram pada malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.